Malaysia's Orang Asal community, represented by Jaringan Orang Asal se-Malaysia, expressed disappointment at the Malaysian government for rejecting recommendations on indigenous peoples at the Universal Periodic Review recently. The government, in rejecting the 6 recommendations by Denmark, Switzerland, Norway, Sweden, New Zealand, and Finland, said that its own human rights body, SOHACAM, had undertaken an independent national inquiry into the land rights of indigenous people, which was submitted in August 2013. It said that a task force had already been in place to study the recommendations. For the Orang Asal, this reasoning is unacceptable because their representation comprised only 30% of the task force, and they have not been able to counter the government representatives' denial of the systematic violation of their land rights, as highlighted in the SOHACAM report. Wakil orang asli dalam pasukan petugas tersebut hanya terdiri 30% daripada ahli, dan berdasarkan laporan ini, wakil-wakil orang asal tersebut perbincangan mengenai isu-isu utama adalah sangat terhad dan tidak mampu untuk menangani penafian-penafian yang berterusan oleh wakil-wakil kerajaan terhadap pencabulan hak-hak tanah orang asal secara sistematik seperti diketengahkan dalam laporan Inkuari Nasional SOHACAM. Alasan oleh kerajaan Malaysia untuk menolak syur-syur di UPR tersebut kerana kewujudan pasukan petugas tidak boleh diterima. Berdasarkan kepada laporan Inkuari Nasional dan keadaan orang asal di lapangan, undang-undang dan dasar-dasar semasa adalah jauh daripada memuaskan dan tidak mencapai piawaian hak asasi manusia, terutamanya Deklarasi Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai hak orang asal. The SOHACAM National Inquiry into the land rights of indigenous people was apparently quite damning of the government. Pihak kami, masyarakat orang asal, merasa sangat kecewa. Sepatutnya kalau kerajaan Malaysia mereka sangat prihatin dengan masalah orang asal ataupun apa yang melanda kepada orang asal sekarang ini, sepatutnya diputuskan di masa tersebut, bukan lagi diketepikan dulu untuk menunggu keputusan task force yang ditemukan di bawah Jabatan Perdana Menteri. So what are the implications of the government's rejection of the UPR recommendation? Impak dia memang seperti mana yang kita lihat sebelum dan sekarang, iaitu sebelum ni pun banyak tanah-tanah orang asli yang telah diambil begitu saja ya, dengan sewenangnya. Baru-baru ni saya buat laporan polis dan polis mengatakan macam mana kami nak ambil tindakan sedangkan tanah kamu tidak bergeran, ini pandangan mereka lah, dan tanah kamu tidak direservekan, dia cakap. Jadi kami hanya mengambil kira ini kelulusan ini, jadi kami tak boleh buat apa-apa siasatan. Ini sebahagian daripada impak dia lah. Dan impak yang lain juga itu pencerobohan terus berleluasa. Impaknya kepada orang asal adalah pencerobohan tanah kami berleluasa tanpa disegani oleh bangsa-bangsa lain. Sebab kerajaan sendiri sudah membuat tidak hormat kami di peringkat antarabangsa, apatah lagi dalam negeri. Sebagai contoh dia berlaku di Kelantan, di mana banyak tanah kami orang asli telah dibalakkan dan dilumbungkan, dan ada yang kena pukul. Kalau saya cakap memang sudah panas kan di Kelantan, ada 3 orang kena pukul, dan di Pahang 2 orang juga kena pukul. Ikuran inilah bangsa-bangsa lain tidak hormat orang asli. Sebab apa? Kerajaan sendiri tidak hormati hak orang asli. Itulah puncanya. Orang-orang luar ini lebih garang, lebih agresif memukul orang asli apabila orang asli mempertahankan hak tanah mereka. Itulah impak yang paling besar bagi saya. Macam tu juga di Sarawak. Kalau kita tengok mereka buat blocking kan, ada polis tembak ke udara, dengan pistol. Sebab
mereka buat macam tu kerana kerajaan tidak mendidik anggota-anggotanya, rakyatnya supaya menghormati hak asli. Jadi rakyat pun semakin berani. Nampaknya keadaan ini bertambah buruk sekiranya kerajaan membuat kenyataan di peringkat antarabangsa tidak menghormati orang asli, apatah lagi rakyatnya sendiri. Saya harap selepas ini kerajaan harus mengambil iktibar. Apa-apa yang berlaku terhadap orang asli harus dihentikan. Jangan menjadi lebih teruk lagi kepada masyarakat kami.